Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 merupakan mahasiswa-mahasiswi ijazah sarjana muda Sains Sosial, Antropologi dan Dakwah. Kami telah melakukan satu kajian iaitu penghayatan rukun negara terhadap mahasiswa-mahasiswi Universiti Malaysia Terengganu dalam bidang perekonomian. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya memperkenalkan dahulu barisan ahli kumpulan kami. Kumpulan kami diketuai oleh saudara Muhammad Haikal bin Mat Ghani dan penolongnya adalah Nur Adenin Hanani binti Muhammad Nur. Dan barisan ahli-ahli kumpulan yang lain adalah saudara Ahmad Baihaqi bin Muhammad Samsudin, saudari Nur Anis Asyatun Nisha binti Mat Isa, saudari Nur Syuhada binti Zailani, saudari Siti Nur Syahirah binti Muhammad Saufi, saudari Nurul Aliyah Atirah binti Mat Rifin, dan seterusnya saudari Nur Airin Syariza binti Muhammad Fauzi, saudari Nur Ain Balkis binti Maliki, dan saya Tariq bin Husin merupakan ahli kumpulan pada kajian kali ini. Kami dari kumpulan 2 memilih isu perpaduan kaum dalam kalangan rakyat Malaysia. Isu ini berkait rapat dengan tajuk penghayatan rukun negara dalam kalangan rakyat Malaysia. Rukun negara yang diasaskan pasca zaman darurat Malaysia merupakan tonggak utama dalam memastikan perpaduan dan keharmonian negara terus terpelihara. Kenyataan ini menunjukkan bahawa rukun negara amat penting untuk dihayati kerana ia mendukung hasrat untuk mencapai perpaduan dalam kalangan masyarakat. Melalui penghayatan rukun negara, lahirnya masyarakat yang aman damai, adil dan masyarakat yang bekerjasama serta lahirnya masyarakat yang cinta akan tanah air. Penghayatan rukun negara juga dapat memastikan tradisi dan kebudayaan negara. Hal ini kerana melalui penghayatan rukun negara, masyarakat dapat mengetahui dengan lebih mendalam tentang silsilah negara serta adat dan kebudayaan yang diamalkan pada zaman nenek moyang mereka lagi. Oleh yang demikian, setiap masyarakat terutamanya mahasiswa Institut Pengajian Tinggi hendaklah mempunyai pengetahuan yang lebih luas tentang rukun negara dan bukannya sekadar mengingatinya, tetapi mesti memahami dan menghayati maksud setiap rukun negara tersebut. Seterusnya ialah saya akan menerangkan tentang objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian iaitu yang pertama, mengenal pasti masalah penghayatan rukun negara dalam kalangan mahasiswa Universiti Malaysia Terengganu, dan yang kedua, mengkaji cabaran penghayatan rukun negara dalam kalangan mahasiswa Universiti Malaysia Terengganu dalam bidang perekonomian, dan yang ketiga adalah menganalisis solusi penghayatan rukun negara dalam kalangan mahasiswa Universiti Malaysia Terengganu dalam bidang perekonomian. Terima kasih kepada saudari Nur Airin Syariza atas penerangan objektif yang diberikan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang metodologi kajian yang digunakan sepanjang tugasan ini dijalankan. Kajian ini berbentuk kajian lapangan yang merangkumi beberapa proses, antaranya tujuan kajian, pemilihan responden yang terdiri daripada mahasiswa ijazah sarjana muda perekonomian di Universiti Malaysia Terengganu. Manakala penyediaan borang soal selidik pula dibuat melalui Google Form, pemerhatian pengumpulan data serta analisis data. Saya di sini ingin menjelaskan tentang dapatan kajian. Dapatan kajian yang disertakan di dalam poster ialah 5 cabaran. 5 cabaran dan 5 solusi pelajar yang menghayati rukun negara yang memperoleh skor sangat setuju yang tertinggi. Sewaktu soal selidik dijalankan, analisis dapatan kajian yang telah dijalankan ini ditunjukkan dalam carta pie di bawah. Carta pie dibagikan kepada 2. Carta pie pertama ialah dapatan kajian berkenaan cabaran, dan manakala carta pie yang kedua berkenaan solusi. Untuk dapatan kajian berkenaan cabaran, peratus yang tertinggi adalah ajaran sesat dan menyeleweng, memecahkan belah masyarakat, ialah 64.3%. Manakala yang kedua tertinggi ialah
sikap perkauman menjejaskan keharmonian negara 62.1%. Manakala yang ketiga tertinggi ialah pengaruh barat yang berleluasa 60.7%. Yang keempat, wujud masalah dalam perpaduan masyarakat 57.1%. Dan yang terakhir, mahasiswa kurang pendedahan tentang rukun negara 57.1%. Manakala untuk cartapan yang kedua berkenaan dapatan kajian berkenaan solusi, yang paling tertinggi ialah menghormati raja dan perlembagaan 89.3%. Manakala yang kedua tertinggi dibagi kepada 3, iaitu individu yang dididik dengan agama mempunyai sahsiah terpuji sebanyak 82.1%. Dan yang ketiga, mata pelajaran kewarganegaraan wajar diajar sejak bangku persekolahan hingga ke institusi pengajian tinggi, iaitu 82.1%. Manakala yang ketiga, memperbanyakkan aktiviti melibatkan kemasyarakat, iaitu 82.1%. Dan yang terakhir, penggunaan bahasa kebangsaan faktor dalam mengukuhkan perpaduan kaum, iaitu 78.6%. Seterusnya, saya akan menghuraikan tentang perbincangan isu dan patriotisme. Perpaduan kaum adalah matlamat penting yang ingin dicapai oleh semua negara, termasuklah Malaysia. Ia penting kerana tanpa perpaduan, sesebuah negara akan menjadi lemah, sukar untuk dibangunkan dan mudah diancam oleh kuasa luar. Mengamalkan dan menghayati rukun negara akan melahirkan masyarakat yang bersatu padu, muhibah tanpa mengira kaum serta bersikap saling menghormati antara satu sama lain. Melalui perpaduan yang mampan, akan dapat membantu negara mempertingkatkan dan mempergiatkan pertumbuhan ekonomi, mengekalkan kestabilan politik dan sistem pemerintahan negara yang demokratik. Rukun negara mesti dilihat sebagai kuasa dalaman yang dapat meningkatkan perpaduan dan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat. Oleh itu, seluruh rakyat Malaysia perlulah menghayati dan mengamalkan rukun negara sebagai satu cara hidup kerana penghayatan terhadap rukun negara akan memelihara keharmonian rakyat Malaysia. Terima kasih kepada saudari Adenin. Seterusnya, solusi dari kajian ini adalah peranan pelajar terhadap isu ini ialah dengan meningkatkan aktiviti, kempen dan segala bentuk usaha untuk menyuntik kesedaran masyarakat, terutamanya komuniti masing-masing. Antara contoh usaha yang perlu digiatkan ialah mengadakan program berunsur pencerahan tentang kewarganegaraan. Pelajar yang merupakan generasi paling mahir mengenali teknologi dan menguasai media sosial pada masa ini perlu aktif menghasilkan kandungan berilmiah dan menjurus kepada penghayatan rukun negara di laman sosial masing-masing. Kandungan media sosial yang mengetengahkan keharmonian masyarakat majmuk di kampus setempat mampu mencetus suasana perpaduan yang terpelihara. Justru, solusi peranan pelajar yang paling diyakini mampan dan mampu memelihara perpaduan melalui penghayatan rukun negara adalah dengan aktif menghasilkan kandungan media sosial yang berunsur positif dan ilmiah. Kesimpulannya ialah perpaduan kaum adalah matlamat penting yang ingin dicapai oleh sesebuah negara termasuklah Malaysia. Ia penting kerana tanpa perpaduan, sesebuah negara akan menjadi lemah, sukar untuk dibangunkan dan mudah menjadi ancaman kuasa luar. Mengamalkan dan menghayati rukun negara akan melahirkan masyarakat yang bersatu padu, muhibah tanpa mengira kaum serta bersikap saling menghormati antara satu sama lain. Melalui perpaduan yang mampan akan dapat membantu negara mempertingkatkan dan mempergiatkan pertumbuhan ekonomi, mengekalkan kestabilan politik serta sistem pemerintahan yang demokratik. Rukun negara mesti dilihat sebagai kuasa dalaman yang dapat mengikat perpaduan dan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, seluruh rakyat Malaysia perlulah menghayati dan mengamalkan rukun negara sebagai satu cara hidup kerana penghayatan terhadap rukun negara akan memelihara keharmonian rakyat Malaysia. Untuk bahagian rujukan pula,
Rujukan pertama yang kumpulan kami perolehi ialah melalui Kamus Dewan edisi keempat. Seterusnya, rujukan kedua ialah melalui Buku Pengajian Malaysia. Rujukan terakhir yang kumpulan kami perolehi daripada tesis Dr. Abdullah Ibrahim iaitu Pengaruh Kepimpinan Pelajar Universiti Awam terhadap pembangunan kewarganegaraan dan pendidikan pendemokrasian di Malaysia. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.